Halo semua, salam sejahtera Malaysia, saudara-saudara tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Baru-baru ini berkaitan dengan isu Pulau Batu Putih, kita sudah mendengar penjelasan ataupun kenyataan daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri iaitu Azalina Othman. Kenyataan berkaitan dengan isu Pulau Batu Putih, seorang bekas Perdana Menteri boleh ditangkap, dan itu mengundang banyak pertanyaan daripada kalangan rakyat Malaysia dan netizen. Hari ini pula saudara-saudara, bertarik 3 April, satu lagi pendedahan baru, satu lagi pendedahan dahsyat yang menyebut pula nama Tun Dr. Mahathir Mohamad. Adakah kenyataan Azalina Othman yang berkata bekas PM boleh ditangkap sekiranya tidak datang RCI ataupun siasatan diraja, sama dengan kenyataan daripada Apandi, di mana satu artikel daripada BH Online, Apandi sahkan tidak dirujuk batal rayuan isu Batu Putih. Bekas Pegawai Negara Tan Sri Muhammad Apandi Ali sahkan beliau tidak dirujuk oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika kerajaan menarik balik permohonan membatalkan keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ menganugerahkan Batu Putih kepada Singapura 6 tahun lalu. Beliau juga mengesahkan apa yang didedahkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said di Dewan Negara berhubung isu Batu Putih adalah benar. Nah, saudara-saudara, sebelum kita meneruskan, bekas Pegawai Negara sendiri mengesahkan apa yang dinyatakan Azalina, yaitu berkaitan dengan bekas Perdana Menteri boleh ditangkap sekiranya tidak datang RCI ataupun siasatan diraja. Dengan ini, disahkan sendiri oleh bekas Pegawai Negara yang mengetahui hal ini, isu ini. Apa yang didedahkan adalah benar. Saya tak mahu komen lebih, tapi saya bersedia untuk beri keterangan kepada Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI yang diketuai bekas Ketua Hakim Negara Tun Raus Sharif. Saya Pegawai Negara ketika itu, tetapi semasa Dr. Mahathir buat keputusan, beliau tidak pernah merujuk kepada saya sebagai Pegawai Negara. Malah masa itu saya telah dipaksa untuk bercuti selama 30 hari oleh Ketua Setiausaha Negeri pada Ketua Setiausaha Negara pada masa itu. Jadi benarlah apa yang dinyatakan Azalina Othman. Dalam perkongsian ini lagi, semasa saya berada dalam garden leave, itu perkhidmatan saya ditamatkan sebelum habis tempoh bercuti, katanya kepada BH semalam. Muhammad Apandi dilantik sebagai Pegawai Negara pada Julai 2015 mengambil alih tugas daripada Tan Sri Abdul Ghani Patail yang ditamatkan khidmat berkuat kuasa 27 Julai tahun sama atas sebab kesihatan. Khidmat Muhammad Apandi bagaimanapun ditamatkan kerajaan pada Jun 2018. Pegawai Negara baru bagi menggantikan beliau ialah Pegawai Terkemuka Tan Sri Tommy Thomas yang dicadangkan oleh Dr. Mahathir, Perdana Menteri ketika itu. Kemarin Azalina ketika menggulung perbahasan di Dewan Negara menyatakan PM yang membuat keputusan secara sembunyi adalah individu yang bertanggung jawab menyebabkan Malaysia kehilangan Batu Putih dalam proses rayuan di Mahkamah Antarabangsa. Tidak lain dan tidak bukan nama Mahathir yang disebut-sebut di sini. Adakah dengan ini satu lagi kejutan buruk untuk Tun Mahathir? Satu lagi kejutan buruk untuk Atok. Nah, saudara-saudara, kata menteri itu lagi, Perdana Menteri ketika itu membuat keputusan secara bersendirian tanpa sesiapa mengetahuinya, termasuk Pegawai Negara yang bercuti. Saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan juga subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Sudah pasti baru-baru ini gempar berkaitan dengan keputusan pengampunan bekas Perdana Menteri Najib Razak, di mana hukuman denda dikurangkan selama 6 tahun daripada 12 tahun dan hukuman hukuman penjara sebentar tadi dan hukuman denda
RM 210 juta kepada RM 50 juta. Nah, teman-teman, terdapat satu lagi pengakuan ataupun satu lagi artikel yang berkongsi bahwa Najib mendakwa beliau boleh dibenarkan untuk meneruskan tempo hukuman penjara ataupun penahanan beliau di rumah. Satu perkongsian daripada Malaysia Kini, Najib dakwa pengampunan diraja, benarkan tahanan di rumah. Adakah dengan ini tarik ataupun bulan April ini Najib akan memulakan ataupun menyambung tempo hukuman penjara Najib Razak di kediamannya ataupun di rumahnya? Perkongsian daripada Malaysia Kini berkata, Najib dakwa pengampunan diraja, benarkan tahanan di rumah. Bekas Perdana Menteri Najib Razak mendakwa bahagian tambahan addendum dalam pengampunan diraja membenarkannya untuk menghabiskan baki hukuman penjara 6 tahun dengan tahanan di rumah. Najib membuat dakwaan itu dalam permohonan semakan kehakiman yang difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 1 April lalu. Dalam semakan kehakiman itu, dia memohon mahkamah mengarahkan Menteri Dalam Negeri, Peguam Negara, Lembaga Pengampunan, Kerajaan Persekutuan dan beberapa lagi responden untuk mengesahkan dakwaan itu. Menurut salinan permohonan semakan kehakiman itu, Najib mendakwa bahagian tambahan itu dikeluarkan oleh Yang di-Pertuan Agong pada 29 Januari lalu. Najib turut memohon perintah mahkamah agar responden bukan sahaja mengesahkan perkara itu, tetapi dengan serta-merta mengeluarkan pemohon daripada penjara Kajang ke kediamannya di Kuala Lumpur, di mana pemohon akan meneruskan hukuman penjaranya di bawah tahanan di rumah. Oke, sebelum kita teruskan berkaitan dengan isu ini, adakah dengan ini Najib bakal dibebaskan daripada penjara Kajang? Bakal keluar daripada penjara Kajang? Di dalam artikel ini, Najib mendakwa pengampunan diraja, benarkan tahanan di rumah. Najib sendiri yang mendakwa beliau akan dibebaskan daripada penjara Kajang. Nah, saudara-saudara, saya boleh katakan dibebaskan daripada penjara kerana tidak menjalani hukuman penjara di penjara, tetapi meneruskan hukuman penjara di rumah. Menurut salinan permohonan semakan kehakiman itu, Najib mendakwa bahagian tambahan itu dikeluarkan oleh Yang di-Pertuan Agong pada 29 Januari lalu. Dalam semakan kehakiman itu, dia memohon mahkamah mengarahkan Menteri Dalam Negeri, Peguam Negara, Lembaga Pengampunan, Kerajaan Persekutuan dan beberapa lagi responden untuk mengesahkan dakwaan itu. Najib turut meminta perintah mahkamah agar responden bukan saja mengesahkan perkara itu. Dia turut memohon perintah mandamus agar responden memberikan versi asal addendum diraja tersebut, kos dan apa relief yang dirasakan sesuai oleh mahkamah. Dalam afidavit, sokongannya pula Najib mendakwa haknya terjejas dan dilanggar oleh responden dengan mengabaikan pertanyaannya berkenaan dakwaan bahagian tambahan tersebut. Dakwanya tindakan responden mengabaikan permintaannya merupakan pelanggaran terhadap hak asasinya di bawah Perlembagaan Persekutuan, selain bersamaan dengan penghinaan kepada Agong. Dia turut mendakwa responden cuba menyembunyikan kewujudan bahagian tambahan itu. Malaysia kini sedang mendapatkan pejabat Peguam Negara bagi mendapatkan respon berkenaan perkara ini. Nah, tuan-tuan dan puan, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.